Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Kita sampai pada hadis yang ke-18, tajuknya solat sunat istikharah. Yaqulul musannifu wal mutarjimu hafizahumallah nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umur kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Yaqul idza hamma ahadukum bil amr فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kitab ini menghimpunkan 40 hadis, kesemuanya amalan-amalan yang kecil. Di antara amalan itu ada yang hanya 2 saat sahaja, tetapi pahalanya sangatlah besar. Pahalanya melaut, seluas laut, dan pahalanya sebesar gunung ganang, bahkan jauh lebih daripada itu lagi. Jadi hadis-hadis ni ada banyak sebenarnya. Dr. Iyadah Ibn Ayyub Al-Kubaisi dia himpunkan sebahagian kecil daripada hadis-hadis tu, tak dalam buku ni. Ada lagi dah amalan lain masih ada lagi, no? Jadi siapa yang rajin di kalangan ustaz-ustaz boleh himpunkan 100 amalan yang sabit dengan hadis-hadis yang sahih. Amalan-amalan yang kecil tetapi pahalanya sangatlah luar biasa. Pada pagi ini tuan-tuan, kita nak tengok hadis Nabi ajak tentang istikharah, iaitu apabila seseorang Muslim menghadapi 2 pilihan dalam hidup dia. Ada 2 pilihan dalam hidup dia.
di antara pekerjaan A atau pekerjaan B, di antara menetap di negeri A atau menetap di negeri B, di antara pergi atau tidak pergi ke satu tempat, yang mana keputusan yang dia nak buat itu tidak perkara yang harus, bukan benda yang wajib, bukan benda yang wajib pada syarak, maka ketika itu dia boleh buat solat sunat istikharah, meminta petunjuk dari Allah. Nabi ajak, kalau kita confuse di antara dua benda yang harus bukan yang wajib, kita tak tahu yang mana. Dua-dua pada pertimbangan kita sebagai manusia, dua-dua bagus. Tak tahu yang mana yang baik untuk dunia dan akhirat kita, minta pandangan Allah. Nabi ajak, tanya Allah pencipta kamu. Allah suka kamu selalu rujuk kepada Allah. Allah suka kamu kembali kepada Allah. Allah suka kamu tanya. Yang ni prinsip, tuan-tuan. Allah suka untuk kita banyak meminta dan bertanya kepada Allah. Rupanya ada amalan khas yang dinamakan solat sunat istikharah. Semayang 2 rakaat, niat dia sahaja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah, kita pun solat. Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada doa khas yang diajar oleh Rasulullah di dalam hadis ini, muka surat 67. Muka surat 67 ada doa khas, maka beramallah dengan benda ni. Hidup ini ialah membuat keputusan. Hidup ini ialah membuat keputusan. Banyak benda kita buat keputusan bermula daripada bangun tadi. Nak bangun awal ke tak mau bangun? Nak bangun 5.30 ke nak bangun pukul 6 waktu orang dah azan? Itu keputusan. Hidup ini ialah membuat keputusan. Setiap hari manusia membuat ratusan keputusan dalam kehidupan dia. Jadi kadang-kala ada keputusan yang besar, kita jadi confused, tak tahu yang mana. Tak tahu, sama berat, nampak sama berat. Maka ketika itu Nabi mengajar istikharah. Kalau hari-hari nak istikharah, Ustaz, tak ada masalah. Tiada larangan. Kalau orang tu tiap-tiap hari dia nak buat keputusan, dia istikharah. Bahkan kalau seorang manager, dia ada 3 orang staff yang dia nak ambil, contohnya 3 orang yang dia dah pilih setelah finalize, kan, tinggal 3 orang. Siapa ni? Semua sama kuat, sama kelebihan. Istikharah. Kan ada dapat 2 tawaran kerja. Ada orang kan dapat 2 tawaran kerja. Hak ni pun okey, hak ni pun okey, hak ni pun dia minat, hak ni pun dia minat. Wahai Allah, yang mana yang baik untuk dunia dan akhirat aku? Wahai Allah, yang mana yang buruk untuk dunia dan akhirat aku? Tunjukkanlah, wahai Allah. Tunjukkanlah, wahai Allah. Allah, maka Allah akan tunjuk. Dan tunjuk itu bukan dalam mimpi sahaja. Tunjuk itu bukan semata-mata dalam mimpi. Sedikit sahaja manusia yang Allah tunjuk dalam mimpi. Yang lain tu maksudnya Allah Ta'ala memudahkan yang mana, yang itulah jawapannya. Yang mana yang Allah mudahkan urusan kita, maka itulah jawapannya. Habis, itulah tajuk hari ini. Dan kita dah baca dah tadi, kita tengok apa terjemahan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyiduna Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika dahulu mengajar kami istikharah pada urusan-urusan yang kami hadapi, sebagaimana baginda mengajar kami bacaan surah daripada Al-Quran. Apa maksud perenggan ni? Kata para ulama, maksud perenggan ini ialah Nabi ajak sungguh sahabat benda ni, bukan ajak yang biasa-biasa. Nabi sangat menitik beratkan, siapa yang ada 2 pilihan, 3 pilihan, 4 pilihan, minta dengan Allah, tanya dengan Allah. Kama yu'allimuna al-Quran. Sahabat kata, Nabi ajak kami istikharah ni seperti Nabi ajak kami surah Al-Quran. Nabi tumpu betul, Nabi ajak betul, Nabi bagi tahu sungguh-sungguh kat sahabat, minta, tanya Allah, tanya Allah. Sayanglah manusia hari ini banyak tidak minta dengan Allah, banyak tidak bertanya akan Allah. Apabila salah seorang daripada kamu semua telah berhasad untuk melakukan sesuatu urusan, maka hendaklah dia rokok sebanyak 2 rakaat yang bukan daripada solat fardu. Kemudian hendaklah dia berkata, Ya Allah, ni doa dia. Siapa yang tak ada buku ni, boleh
Tulis dalam Google solat sunat istikharah dan pastikan dia ambil daripada ucapan Rasulullah. Ambil ucapan Nabi. Ambil yang ucapan Nabi. Yang ni ucapan Nabi. Dia sangat barakah, jauh lebih barakah. Bermula dengan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik, sampailah ayat thumma ardini. Lepas tu dia dinamakan dalam bahasa dia masing-masing, bahasa masing-masing dia sebut dia nak minta apa dengan Allah, pandangan kepada Allah tu dia nak minta apa, di antara apa dan apa. Hajat dia itulah. Maksudnya dia nak minta Allah Taala tunjuk di antara apa-apa, sebut bahasa kita. Hak Arab tu baca Arab. Hak doa Nabi dalam bahasa Arab tu baca dalam bahasa Arab. Kata para ulama ia sangat barakah. Hatta doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran dengan bahasa Quran, baca dengan bahasa Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu baca bahasa Quran. Itu bahasa Quran. Kemudian sama yang doa-doa Nabi ajak ni, baca hak Nabi ajak. Lepas tu sampai dekat akhir doa istikharah, Nabi suruh sebutkan benda apa yang nak minta panduan dari Allah tu, sebut. Wahai Allah, aku mendapat tawaran kerja di sini ataupun di sini. Kan, dua tempat, dua-dua baik. Wahai Allah, yang mana yang baik untuk akhirat aku, kau tunjukkanlah. Yang mana yang tak elok untuk dunia dan akhirat aku, tunjukkanlah juga wahai Allah. Jadi ada kemungkinan Nabi sebut yang baik untuk akhirat dunia dan akhirat aku, wahai Allah tunjukkanlah untuk aku ikut. Dan kata periwayat hadis ni, boleh jadi juga Nabi sebut, wahai Allah tunjukkanlah kepada aku yang mana yang tak elok untuk aku hindari. Yang tak elok untuk dunia dan akhirat aku, untuk aku hindari. Kata para ulama, gabung dua-dua kemungkinan itu. Kedua-dua riwayat itu maksudnya. Kedua-dua riwayat itu gabung kan. Sebut kedua-duanya kepada Allah maksudnya. Sebut kedua-duanya. Apa maksud kedua-duanya tu? Maksudnya sebut, wahai Allah, sekiranya yang mana baik tunjukkanlah kepada aku. Wahai Allah, yang mana yang tak elok tunjukkanlah kepada aku. Gitu. Wahai Allah, ni doa dia. Sesungguhnya saya memohon agar engkau memilih untuk saya dengan keluasan ilmu-Mu, wahai Allah. Kita minta dengan keluasan ilmu Allah. Nampak? Allah suka. Kita puji Allah, lepas tu kita minta. Wahai Allah, aku memohon dengan keluasan ilmu-Mu. Aku meminta kepadamu agar engkau memberikan kepada aku kemampuan dengan kehebatan kekuasaan-Mu. Nampak? Puji lagi ya. Dan aku memohon daripadamu dengan kelebihan kurniaan-Mu yang besar. Puji lagi. Kerana sungguhnya engkau mampu, sedangkan aku tidak mampu. Allah suka munajat yang begitu, yang memuji-muja Allah. Allah suka. Allah suka kita puji dan puja Allah. Allah suka. Tak habis lagi. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Dan engkaulah yang maha mengetahui perkara-perkara ghaib. Semua puji. Semua pujian kepada Allah. Sebab tu Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, terperangkap dalam perut ikan, apa zikir dia? La ilaha illa ant. Tiada Tuhan melainkan Allah. Subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Puji Mula-mula dia tanzih. Mula-mula Nabi Yunus tanzih ataupun apa nama ni, sebut kalimah syahadah, kalimah tauhid, la ilaha illallah. Kemudian Nabi Yunus puji Allah, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian dia tundukkan diri dia kepada Allah SWT. Maha suci engkau wahai Allah, aku memang bersalah. Kita puji Allah, maha mengetahui wahai Allah, aku lemah. Wahai Allah, engkau mengetahui perkara ghaib, aku tak tahu benda ghaib. Wahai Allah, ilmu-Mu maha luas, aku jahil wahai Allah. Sebut. Allah suka begitu. Kita puji dan kita sebut kelemahan kita. Allah suka hamba-hamba yang begitu. Ini rahsia dia yang Nabi beritahu. Ini rahsia dia. Rahsia untuk bermunajat, untuk mudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sekiranya engkau mengetahui bahawa sungguhnya urusan ini baik bagiku dari sudut agamaku, baik untuk kehidupan aku, baik untuk akhirat aku.
takdirkanlah ia untukku dan mudahkanlah ia untukku. Kemudian berkatilah buatku padanya. Nampak? Kemudian kita kata, sekiranya engkau mengetahui bahawa sesungguhnya urusan ini tidak elok buatku dari agamaku, tak elok untuk kehidupanku, tak elok untuk akhiratku, wahai Allah, maka takdirkanlah untuk aku akan kebaikan dalam maka elakkanlah ia daripada aku dan elakkan aku daripadanya. Takdirkanlah untuk aku akan kebaikan dalam apa keadaan sekalipun. Kemudian dia sebutlah dalam bahasa masing-masing, wahai Allah, aku nak pilih di antara pekerjaan ini dengan pekerjaan ini. Wahai Allah, aku nak pilih di antara pekerja mana yang bagus untuk kebaikan dunia di syarikat kami ini dan akhirat syarikat kami. Begitulah boleh. Jadi itulah solat sunat istikharah dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan semata-mata kepada mimpi, tuan. Dia bukan main ikut mimpi. Keputusan ni dia datang, maksudnya kata para ulama, lihat apa yang Allah Taala mudahkan. Kok mana yang Allah mudahkan, maka yang itulah. Kita buat urusan, contoh kita ada A dengan B. Habis kita semayang istikharah, kita dah berdoa dengan Allah. Kita pilih mana-mana dulu di antara dua keputusan ni. Tengok yang mana Allah mudah di antara dua keputusan ini. Yang mana yang dimudahkan oleh Allah, yang mana yang ada gangguan jadi susah, yang itu tinggalkan. Ambil yang dimudahkan oleh Allah dan yakinlah itulah pilihan Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa puasa hari ni. Siapa yang tak makan apa lagi boleh lagi niat. Yang belum makan apa-apa boleh lagi niat sebelum zuhur, sebab puasa sunat tarwiyah. Sahaja aku puasa sunat tarwiyah pada hari ini. Boleh. Dan esok jangan lupa lebih besar ganjarannya. Esok puasa sunat Arafah sangat besar. Puasa sunat Arafah, dan esok juga insya-Allah saya akan berada dalam TV1 jam 6 hingga jam 7 malam dalam rancangan Labbaikallah ke apa, atau Labbaikallah kot. Labbaikallah di TV1 insya-Allah. Esok khas kita berkuliah dan bermunajat di TV1 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.